Lebat berterusan sejak tengah hari di Lembah Kelang dan beberapa negeri di pantai barat Semenanjung menyebabkan kejadian banjir kilat termasuk di sekitar kawasan Kelang dan Shah Alam. 7 maut manakala seorang mangsa dilaporkan masih hilang dalam insiden banjir di Misi mencari dan menyelamat mangsa banjir di Bobi Eco Farm Bentong Pahang diteruskan hari ini. Operasi mengesan seorang lagi mangsa hilang yang juga pemilik inap desa. Sayang-sayang buah kepayang, sayang hujah kerajaan pincang. Jaga-jaga pembangkang datang untuk meniup hujah kerajaan terbang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka arena perdebatan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, barisan perwakilan pihak kerajaan, perwakilan pihak pembangkang yang penuh misi dan visi, seterusnya sidang dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang Bertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana berkat keamanan dan keharmonian bawah kepimpinan kerajaan pada hari ini, Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang begitu penting untuk dilaksanakan. Tuan Yang Bertua, usul pada hari ini berbunyi tiadanya perancangan khusus untuk banjir punca tragedi banjir tahun 2021. Sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu usul, namun setelah kami kaji, kami teliti terdapat kelemahan dan ketidakrebelan usul kerajaan pada hari ini. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, kami mohon pembangkang dan menolak usul kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri sebentar tadi telah memberikan definasi dan takrifan usul kita pada hari ini. Namun, kami menerima pindaan definisi usul pihak kerajaan. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, saya mohon meminda definisi pihak kerajaan dan menegakkan definisi kami di Barisan Perwakilan Pembangkang. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, kami takrifkan perkataan frasa ataupun perancangan merupakan perbuatan tindakan atau usaha untuk merancang suatu ekonomi, perusahaan dan kebajikan. Manakala khusus bermaksud sesuatu yang bersifat khusus perihal menjerumus dalam sesuatu bidang. Perkataan frasa banjir pula menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, keadaan air yang menenggelami atau mengenangi kawasan yang luas yang berlaku dengan serta-merta atau dengan tidak disangka-sangka. Oleh itu, saya secara generalisasinya dapatlah kita simpulkan bahawa pengurusan khusus banjir ialah satu alternatif yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi menangani permasalahan banjir yang melanda di Malaysia. Namun, untuk hari ini, tiadanya perancangan khusus untuk banjir tragedi banjir tahun 2021 membawa maksud kepincangan kerajaan dalam menghadapi isu banjir merupakan hal yang kita akan bincangkan pada hari ini. Oleh itu, saya mohon agar ahli-ahli Dewan menerima pindaan definisi pembangkang. Tuan Yang Bertua dan ahli-ahli Dewan, menurut statistik Jabatan Perangkatan Malaysia pada 2021, terdapat 64,500 orang enam mangsa banjir. Hal ini disokong kuat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA). Juga, mangsa banjir itu membabitkan 7 negeri di Pahang seramai 32,995 orang, diikuti oleh Selangor 28,180 orang, Kelantan 2,505 orang, Negeri Sembilan 3,209 orang, Perak 268, Melaka 165 dan Kuala Lumpur 64 orang. Tuan Yang di-Pertua, ironinya, kesan banjir bukan sahaja menyebabkan kemusnahan dan kerugian harta benda dalam skala yang besar, bahkan juga mengakibatkan kehilangan nyawa manusia dan juga haiwan. Secara umumnya, terdapat dua kategori kesan banjir, iaitu kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Antara kesan jangka pendek mempunyai risiko lemas, risiko luka kecederaan dan jangkitan, renjatan elektrik, hipotermia dan penyakit bawaan air. Kesan besar pula adalah kesan terhadap psikologi, kerosakan fizikal akibat banjir, kenaikan harga barang keperluan, kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda. Oleh itu, sentiasalah kita berwaspada apabila berlaku bencana seperti banjir. Sayangi diri dan keluarga. Setiaga supaya kita mampu mengurangkan risiko banjir. Bangun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan satu premis yang amat rapuh, iaitu sejumlah peruntukan telah diberikan untuk menangani isu banjir bantuan keluarga Malaysia.
Premis yang dikemukakan tidak relevan dan tidak rasional dengan usul yang mereka sendiri bentangkan. Tuan Yang Bertuah dan ahli-ahli Dewan, untuk menolak usul pada hari ini, pihak pembangkang telah meletakkan satu premis yang amat simplistik untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang bagi menolak usul. Kami telah meletakkan 4 strategi utama, iaitu kawan pembangkang saya akan membentangkan hujah. Hujah yang pertama iaitu tiada pengangkutan menyelamat dan fasiliti yang lengkap mencukupi punca tragedi banjir 2021. Manakala pembangkang kedua akan membentangkan hujah iaitu kelewatan dan ketidakcekapan menghulurkan bantuan punca tragedi banjir 2021. Pembangkang ketiga pula saya telah amanahkan untuk membidas dan menentukan kepincangan hujah kerajaan dengan membawa hujah yang ketiga, tiadanya komunikasi yang jelas punca tragedi 21, dan hujah yang keempat, kegagalan dalam memantras aktiviti pembalakan hara punca tragedi banjir 2021. Yang mana hal ini cuba meraih simpati ahli-ahli Dewan untuk menerima usul yang kami bentangkan. Seterusnya, pembangkang ketiga akan mengukuhkan hujah-hujah pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini. Saya serahkan kepada pihak pembangkang iaitu rakan seperjuangan saya untuk meneruskan hujah. Sekian dari saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Selamat tengah hari kepada semua. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Yang saya hormati Barisan Kombinasi Kabinet Kerajaan, rakan-rakan delegasi pembangkang serta sidang perwakilan sekalian. Selamat bersidang kesemuanya. Baiklah. Hujah utama dari pihak kami ialah kerajaan tidak mengambil persediaan mengenai ramalan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi, iaitu beberapa minggu dan hari sebelum banjir besar tersebut berlaku. Mengapa saya berkata sedemikian? Ini adalah kerana kerajaan tidak menyediakan kemudahan pengangkutan dan fasiliti yang mencukupi untuk membantu mereka menghadapi masalah banjir ini. Banjir yang berlaku di seluruh Malaysia, terutamanya di sekitar Lembah Kelang, adalah sangat teruk ketika itu. Bantuan pengangkutan yang dimaksudkan di sini bukan sahaja dari pihak kerajaan, akan tetapi juga bantuan yang diharapkan adalah daripada pihak-pihak yang berdaftar dengan badan kerajaan seperti Mercy, iaitu Malaysia Medical Relief Society, ataupun Persatuan Bulan Sabit Merah, PBSM, St. John dan sebagainya. Mereka semua ini tidak kelihatan ketika fasa awal banjir itu terjadi. Nadim ataupun Persatuan Pengurusan Bencana Kebangsaan yang ditubuhkan untuk membantu rakyat ketika bencana-bencana seperti ini terjadi juga tidak kelihatan. Yang diketahui ialah kerajaan tidak menggerakkan ataupun tidak membuat keputusan kepada Nadim untuk membantu rakyat pada ketika itu. Mengapakah ini semua terjadi? Sebagai contoh, kejadian banjir yang berlaku di Taman Seri Muda Shah Alam pada akhir tahun lepas, iaitu Disember 2021. Dalam kejadian ini ada sesetengah dan segolongan rakyat yang terkesan dan amat terdesak. Tak bolehlah, ayat tu macam terlalu pendek. Sebagai contoh, saya ambil dari kejadian banjir yang berlaku di Taman Seri Muda Shah Alam. Ketika banjir tersebut sedang berlaku, rakyat berada dalam keadaan yang sangat mendebarkan, sangat getar dalam menghadapi bencana ini, kerana mungkin kali kejadian ini adalah kejadian pertama yang berlaku dalam seumur hidup mereka. Mereka ini adalah mereka yang terkesan dari segi mental dan fizikal. Mereka menghadapi kekurangan barang, makanan dan minuman kerana tiada bekalan luar yang datang. Dalam kejadian ini juga terdapat segolongan rakyat yang sangat terdesak sehingga terpaksa menceroboh masuk pasar raya untuk mendapatkan barangan keperluan mereka. Mengikut laporan dari masa banjir yang berlaku di sana, tiada sebarang kelihatan dari pihak kerajaan untuk membantu mereka ini. Mereka juga turut menantikan bantuan dari pihak awam seperti bomba, askar ataupun pihak kuasa yang lain, namun tiada yang hadir. Apakah yang sepatutnya rakyat lakukan jika berada dalam keadaan kecemasan seperti ini? Pada ketika itu yang ada hanyalah pihak persendirian, iaitu rakyat Malaysia sendiri yang datang untuk membantu sesama mereka. Mereka semua ini datang dari seluruh pelosok negara untuk membantu
mereka yang tidak bernasib baik di Shah Alam ini. Sebagai contoh, rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa, agama bersepakat tanpa mengira warna kulit berganding bahu bekerjasama dengan berbincang, bertoleransi antara satu sama lain untuk membantu menyelesaikan masalah, untuk membantu sahabat-sahabat mereka yang terperangkap dalam banjir. Antaranya, apa yang mereka lakukan? Mereka bersepakat untuk membeli peralatan keselamatan seperti kayak, jaket keselamatan dan pelampung untuk membantu sahabat-sahabat mereka. Melalui cara ini, sebilangan dan segolongan daripada rakyat dapat dibantu tanpa menantikan bantuan daripada kerajaan sendiri untuk datang membantu. Ada yang datang dengan membawa bot, kenderaan pacuan 4 roda mereka sendiri untuk membantu mengeluarkan mangsa-mangsa banjir ini ke kawasan yang selamat. Adalah hendak kita ketahui bahawa mereka ini adalah rakyat biasa yang mempunyai kerja harian mereka yang sendiri, dan mereka bukanlah daripada golongan yang terlatih untuk melakukan aktiviti seperti ini, namun mereka tekad untuk membantu kawan-kawan mereka yang tidak bersih baik dengan sedaya upaya mereka. Mereka sanggup mengorbankan harta, wang dan diri mereka untuk membantu. Di manakah kerajaan ketika itu? Mangsa-mangsa banjir ini pula memaklumkan bahawa mereka telah terperangkap selama 2 ke 3 hari di atas bumbung rumah mereka tanpa sebarang pengangkutan atau bantuan untuk membawa mereka keluar. Pada hari yang ketiga di Taman Seri Muda, penduduk melaporkan bahawa terdapat sesetengah bot kerajaan yang datang. Namun begitu, ketika mereka sedang memohon pertolongan daripada mereka ini, tiada sebarang maklum balas yang diberikan. Penduduk menjerit meminta tolong, namun dihiraukan. Mengapakah perkara seperti ini terjadi? Bayangkan mereka ini yang sedang terperangkap di atas bumbung mereka ketika hujan lebat sedang berlaku tanpa sebarang perlindungan. Bayangkan jika mereka yang terlibat ialah penduduk yang terdiri pada golongan emas yang tidak berupaya, yang sedang terdampar, yang sepatutnya terdampar di atas katil mendapatkan rawatan namun berada di atas bumbung, dan golongan OKU yang mungkin tidak berkemampuan, tidak berupaya untuk memanjat bumbung, ataupun kanak-kanak kecil, bayi-bayi yang kemungkinan baru saja lahir. Apakah yang kerajaan fikirkan ketika itu? Ini adalah sangat bahaya dan tidak sepatutnya terjadi. Pada ketika ini, media sosial sedang rancak membicarakan tentang masalah banjir yang terjadi di kawasan seperti Shah Alam Seksyen 13, Seksyen 26, Taman Seri Muda, sebahagian daripada Subang, Sungai Buloh dan sebagainya. Media sosial sedang sangat membicarakan mengenai perkara ini, tetapi kerajaan seolah-olah tidak mempedulikan semua itu. Di manakah kerajaan ketika sepatutnya teknologi itu dimanfaatkan? Di manakah terletaknya aset-aset negara? Di manakah bot-bot dan helikopter yang telah dibeli? Di manakah mereka ketika diperlukan? Adakah mereka ini hanya sebagai artifak di muzium? Adakah mereka ini hanya disimpan di dalam garaj dan hanya dikeluarkan ketika pameran dijalankan? Apakah yang pihak kerajaan lakukan? Adakah dengan mengadakan majlis pelancaran bantuan banjir ketika banjir sedang teruk, itu dapat membantu mengurangkan beban rakyat dan mengurangkan banjir? Adakah dengan cara ini kemarahan rakyat dapat dikurangkan? Mengapa pihak kerajaan tidak terus melancarkan bantuan dan mengesa pihak berwajib, pihak yang bekerjasama dengan mereka selama ini untuk terus melancarkan bantuan ketika rakyat sedang menjerit meminta pertolongan? Mengapa teknologi itu tidak dimanfaatkan sedangkan rakyat Malaysia sedang menjerit meminta pertolongan melalui media sosial yang mereka gunakan? Mengapa kerajaan tidak mengambil kira dari aspek ini? Seterusnya adalah dari segi fasiliti. Fasiliti di sini bukan sahaja bermaksud dari tempat berteduh sahaja, tetapi juga meliputi fasiliti seperti makanan, elektrik, kesihatan, perubatan dan sebagainya. Penduduk terpaksa dengan sendirinya mereka berusaha untuk mencari tempat berteduh atau kawasan tinggi untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi kawasan ataupun mana-mana tempat yang mungkin dimaklumkan oleh kerajaan atau penduduk untuk berlindung sekiranya kejadian banjir berlaku. Sedangkan Jabatan Meteorologi telah mengumumkan perkara ini beberapa hari sebelum itu. Mengapa kerajaan tidak melakukan persediaan?
kerajaan adalah pihak yang berwajib yang sepatutnya bertanggungjawab untuk membantu rakyat. Di manakah mereka? Dari segi fasiliti makanan pula, masa banjir hanya menunggu bantuan sampai dari pihak persendirian yang sudi membantu mereka. Kerajaan tidak menyediakan apa-apa bantuan makanan kepada mereka ini, kepada bangsa banjir ini, seolah-olah seperti ingin mensengsarakan rakyat. Pada waktu sebegini, sepatutnya kerajaan fikir lebih jauh ke hadapan. Keadaan rakyat yang terkurung selama beberapa hari di dalam banjir ditambah dengan tiada bekalan air bersih, makanan dan minuman adalah sangat mendukacitakan. Ianya boleh dikira sebagai darurat, keadaan darurat bagi mereka ini. Begitu juga dengan pakaian bersih. Semuanya disediakan oleh sesama rakyat. Mereka menunggu bantuan tersebut datang daripada sesama mereka. Selain daripada kerajaan, kerana kerajaan telah pun lambat dan telah mengecewakan mereka. Apakah inisiatif kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Mengapa kalian tidak caknakan hal ini? Perkara ini belum lagi ditambah dengan kerugian oleh para mangsa banjir. Apakah langkah seterusnya pihak kerajaan dalam mengawal perkara ini? Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hakim yang menjadi tonggak keadilan, rakan-rakan pihak pembangkang yang banyak membantu, barisan pencadang yang amat saya geruni, seterusnya hadirin hadirat sidang parlimen sekalian. Tuan Yang di-Pertua, saya dari tonggak barisan pembangkang bangkit bagi meneruskan perjuangan kami bahawa kami meminda usul perdebatan kita hari ini dengan menyatakan bahawa tiada perancangan khusus untuk banjir punca tragedi banjir 2021. Warga Dewan sekalian, saya meneruskan sidang perbahasan kita pada hari ini dengan hujah saya iaitu kelewatan dan ketidakcekapan kerajaan menghulurkan bantuan punca tragedi banjir 2021. Untuk memperkukuhkan hujah saya mulakan dengan huraian faktor birokrasi dan protokol antara punca kelewatan bantuan dihulurkan. Kita mempunyai sebuah agensi bernama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang daripada namanya sahaja cukup untuk mengkategorikan banjir sebagai bencana negara. Namun, Datuk Abdul Latif Ahmad mengeluarkan kenyataan bahawa agensi itu hanya menguruskan pempasan. Ini merupakan satu kenyataan yang sangat mengecewakan, seolah ingin lari daripada tanggungjawab terhadap rakyat yang memerlukan bantuan. Seterusnya, keengganan untuk membincangkan usul banjir yang dikemukakan oleh blok pembangkang yang menurut Tan Sri Azizan Harun yang menolak usul tersebut dengan alasan teknikal iaitu ia bukan dalam aturan mesyuarat. Jika perbincangan isu nyawa dan harta rakyat ditolak, apakah faedahnya melantik wakil rakyat yang bersidang di Dewan Rakyat tentang masalah rakyat? Rasa kesal turut terbit pada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga boleh meminta speaker mengizinkan perbincangan usul banjir kerana ia penting dan wajar diutamakan. Ketidakcekapan kerajaan dalam menangani isu banjir telah mengakibatkan ramai rakyat yang menjadi mangsa. Peristiwa banjir bukanlah sesuatu yang baharu. Malah hampir saban tahun negara kita dilanda banjir. Seolah-olah tidak belajar daripada masa lalu, seperti contohnya peristiwa banjir besar di Kelantan pada tahun 2014. Ketidakcekapan agensi kerajaan terakam dalam artikel berita harian Disember 2021 di mana terdapat rungutan sebahagian mangsa bahawa mereka cuba untuk mendapatkan bantuan daripada agensi kerajaan namun tiada maklumat balas yang diterima. Latihan berskala perlu digerakkan supaya tahap kesiapsiagaan agensi kerajaan adalah pada tahap optimum. Menurut Ketua Polis Negara, penempatan padat di Shah Alam adalah antara punca bantuan lewat untuk tiba. Tetapi bayangkan, jika agensi kerajaan dan anggota penyelamat kita telah pun bersiap siaga, saya pasti tragedi banjir yang terjadi pada tahun lalu dapat dielakkan. Warga Dewan yang saya muliakan sekalian, dengan hujah dan bukti yang telah saya hamparkan di hadapan mata kalian, harapnya dapat membuka minda yang jumut umpama katak di bawah tempurung itu untuk sama-sama kita berusaha memperbaiki kualiti perkhidmatan kita sebagai menteri yang dipilih agar rakyat tidak ditindas membuta tuli. Selaku pembangkang kedua di pihak pembangkang, ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa kami sebulat suara tidak akan berganjak seinci pun daripada dasar yang kami dirikan hari ini iaitu kelewatan dan ketidakcekapan kerajaan menghulurkan bantuan punca tragedi banjir 2021. Sekian salam, mohon membangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Terima kasih kepada rakan pembangkang atas hujan yang bernas sebentar tadi.
Yang saya hormati Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Koordinasi Kabinet Kerajaan, rakan-rakan delegasi pembangkang serta sidang perwakilan sekalian. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, usul yang dibahaskan pada hari ini tetap sama, iaitu tiadanya perancangan khusus untuk banjir adalah punca berlakunya tragedi banjir 2021. Kami di premis pembangkang telah menemukan banyak kelemahan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Antara kelemahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah tiadanya komunikasi yang jelas menjadi punca kegagalan dalam menghadapi bencana banjir yang berlaku pada akhir tahun 2021. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, jelaslah bahawa di sini kegagalan koordinasi antara agensi, contohnya seperti ATM, CEPAM, PDRM dan JBPM telah berlaku. Mereka sering dikatakan lambat menerima arahan daripada pihak atasan yang sedang sibuk menuding jari sesama sendiri sambil mempersoalkan siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, amaran dari Jabatan Meteorologi mengenai monsun timur laut juga tidak diendahkan sehingga bencana ini tidak dapat ditangani dari awal. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man malah menyalahkan rakyat kerana tidak mengambil serius pengumuman dan amaran cuaca. Beliau juga mengakui bahawa negara ini memerlukan sistem yang lebih canggih bagi meningkatkan keyakinan rakyat kepada ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Tambahan pula, tiada liputan internet khususnya di beberapa lokasi terjejas banjir di sini dilihat menyukarkan usaha menyelamat dan komunikasi dengan mangsa-mangsa banjir. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana ia menyukarkan anggota penyelamat dan pasukan sukarelawan untuk menghantar bantuan dan mendapatkan laporan yang lebih terperinci. Seharusnya kerajaan perlu mengambil tindakan dengan segera dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKKM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Tenaga Nasional Berhad TMB dan Telekom Malaysia Berhad TM agar dapat menyelesaikan masalah liputan internet dan juga masalah bekalan elektrik apabila berlaku banjir seperti ini. Selain itu, KKM juga perlu menggunakan inisiatif lain bagi memastikan komunikasi di kawasan terjejas banjir terjamin, termasuk penggunaan radio amatur dan meletakkan peralatan komunikasi bencana di pusat pemindahan sementara iaitu PPS. Kelemahan terakhir yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah kegagalan pihak kerajaan untuk membantras aktiviti pembalakan haram yang menyebabkan berlakunya banjir pada akhir tahun 2021. Banyak kemusnahan yang berlanjutan dari banjir tersebut jelas dapat dilihat daripada gambar dan video yang dikongsikan orang ramai di media sosial. Ini termasuklah sisa-sisa dan timbunan-timbunan kayu yang berselerakkan di atas jalan raya dan juga jambatan, terutamanya di Karak. Sisa-sisa dan timbunan-timbunan kayu ini telah menimbulkan persoalan di benak sekalian rakyat jelata. Sama ada banjir besar yang melanda ini adalah sebenarnya diakibatkan oleh aktiviti pembalakan dan penaran hutan secara besar-besaran atau ia benar-benar suatu bencana alam. Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia, Prof. Dr. Sharifah Safrina Syed Akil berpendapat bahawa kejadian banjir besar yang melanda negara baru-baru ini sebagai suatu fenomena baru dikenali sebagai tsunami darat. Beliau berkata di akhbar berita bahawa faktor utama berlakunya banjir yang dahsyat ini disebabkan penebangan hutan dalam skala besar, terutamanya di kawasan berbukit di bahagian hulu sungai. Begitu juga Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy berkata, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP sudah tidak boleh lagi menafikan bahawa kegiatan pembalakan haram menjadi penyebab kejadian banjir berkenaan. Ini terbukti apabila kegiatan pembalakan haram tersebut menjadi penyebab kejadian banjir berkenaan. Ini terbukti apabila beberapa lokasi yang terjejas banjir seperti di kawasan Karak, Bentong, Pahang jelas menunjukkan bahawa sungai-sungai di kawasan itu tidak dapat menampung air banjir, lalu telah menyebabkan kemusnahan yang tak terduga. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, sesungguhnya banjir besar yang melanda tidak akan seteruk sekarang jika
pembersihan hutan khususnya pembalakan dilakukan secara terancang dan terkawal. Pihak kerajaan seharusnya berpegang kepada konsep keselamatan bawaan dengan menghentikan atau mengurangkan kegiatan yang menyebabkan atau akan memudaratkan lagi keadaan geologi dan alam sekitar. Saya melihat bahawa wujudnya satu keperluan agar suatu siasatan diraja dapat ditubuhkan bagi menyiasat adakah benar dakwaan bahawa banjir besar tersebut akibat daripada aktiviti pembalakan dan penarahan hutan. Siasatan ini adalah penting untuk mengenal pasti apakah punca sebenar banjir besar tersebut. Bagaimana ia berlaku? Adakah ianya disebabkan tangan-tangan manusia yang rakus ataupun ianya hanyalah benar-benar bencana alam semula jadi yang tidak dapat dielakkan? Ini adalah demi menjaga keselamatan nyawa rakyat dan harta benda mereka agar perkara yang sama tidak berlaku lagi di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam persidangan. Terima kasih yang berhormat sidang-sidang sekalian atas hujah-hujahan yang dibentangkan di dalam dewan ini. Saya di sini akan merumuskan perbincangan yang telah kita bincangkan tadi, iaitu tiadanya perancangan khusus untuk banjir punca strategi banjir 2021. Kita mempunyai 4 hujah yang perlu saya rumuskan, iaitu ahli speaker yang pertama memberikan hujah berkenaan tiada pengangkutan dan penyelamat dan fasiliti yang lengkap yang mencukupi. Ahli speaker yang kedua iaitu berhujah tentang kelewatan dan ketidakcepatan menghulurkan bantuan. Dan yang akhir sekali, ahli speaker ketiga menambah tiadanya komunikasi yang jelas dan kegagalan dalam membantas aktiviti pembalakan haram. Saya akan memulakan dengan rumusan hujah yang pertama, iaitu tiada pengangkutan menyelamat dan fasiliti yang lengkap mencukupi. Apakah yang dimaksudkan ahli speaker yang pertama adalah pihak kerajaan lambat menyediakan pengangkutan penyelamat kepada mangsa-mangsa yang terjejas, di mana tiada perancangannya awal. Kita dapat tahu bahawa golongan tua, OKU maupun kanak-kanak terperangkap dalam banjir besar kali ini. Banyak memberikan alasan bahawa penyelamat laluannya tersekat untuk menyelamat. Jika pihak kerajaan mempunyai penyelamat berdekatan tempat banjir berisiko ini, pasti kecederaan dan kematian dapat dielakkan. Seperti berita harian melaporkan, terdapat 48 kematian yang terjadi pada banjir Disember 2021. Kita faham bahawa air banjir menaik dengan laju, tapi apakah yang difokuskan adalah kerajaan perlu mempunyai perancangan banjir untuk mangsa yang jelas semasa dan selepas banjir ini berlaku. Right. Saya akan menyambung untuk hujah yang kedua. Kelewatan dan ketidakkecepatan menghulurkan bantuan. Melalui statistik 2021, kita dapat lihat bahawa penduduk di Selangor iaitu Hulu Langat, Shah Alam dan Kelang mempunyai kepadatan penduduk yang paling ramai di negeri ini. Dan dari dulu lagi, kawasan-kawasan ini telah terjejas dengan banjir jika air hujan turun berterusan. Oleh itu, pihak kerajaan sepatutnya telah menjangka bahawa banjir teruk ini akan berlaku dan ketetapan mereka adalah satu kepentingan supaya keselamatan dan kesejahteraan mangsa banjir ini tidak terabai. Kita bersambung dengan hujah yang ketiga, iaitu tiadanya komunikasi yang jelas. Kita dapat lihat bagaimana komunikasi antara kerajaan dan rakyat tiada sebelum banjir ini berlaku. Jelaslah kita tahu bahawa Jabatan Meteorologi tidak memberikan amalan awal kepada mangsa yang terjejas semasa banjir teruk ini berlaku. Semasa banjir itu juga, kita dapat lihat bahawa badan kerajaan tidak mempunyai kata sepakat dalam misi menyelamat. Badan ini adalah seperti bomba, PDRM, FRU dan Tentera Darat Malaysia. Semasa banjir, kita dapat lihat badan ini bergerak secara bersendirian di dalam satu tempat ke satu tempat atas arahan kerajaan pusat. Ia akan lebih efektif jika tenaga manusia ini diberikan pelan-pelan yang jelas. Hal ini juga telah dibahas dalam parlimen, iaitu kenapa tiada amaran awal dari ahli parlimen kepada Jabatan Meteorologi. Dan hujah yang terakhir adalah kegagalan dalam mematras aktiviti pembalakan haram. Saya merumuskan bahawa banjir teruk yang membawa lumpur bukan disebabkan oleh faktor semula jadi, seperti hujan lebat yang berterusan dalam jangka masa
yang lama semata-mata. Sebaliknya, diburukkan dengan aktiviti pengenalan hutan untuk mendapatkan kayu balak yang semakin berleluasa. Menurut pakar geologi kejuruteraan dan mekanik tanah dari Universiti Kebangsaan Malaysia, masyarakat yang tinggal di kawasan mudah dilanda banjir berdepan risiko banjir teruk sepanjang tahun. Sekiranya aktiviti tersebut dibiarkan berterusan tanpa sistem tadan air sebagai penampan. Sebenarnya, banjir kilat boleh diatasi sekiranya pihak mematuhi peraturan-peraturan untuk memelihara alam sekitar. Pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang dengan sempurna. Orang ramai pula perlu mengubah sikap dan membaiki tabiat buruk mereka dan boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Sesungguhnya banjir kilat bukanlah masalah alam tetapi bencana berpunca daripada kesilapan manusia itu sendiri. Kesimpulannya, semua masyarakat hendaklah bekerjasama mengenai masalah banjir lumpur supaya kebajikan dan keselamatan rakyat terjamin. Berdasarkan ujah dan fakta yang ahli Dewan bentangkan tadi, jelaslah bahawa fakta dan ujahan kami selaras dengan premis pada ahli ini. Sekian, terima kasih kepada ahli Dewan.